Hi guys, welcome back to Buka Gadget. Ini adalah OnePlus 11 5G, smartphone flagship terbaru pada OnePlus dan juga smartphone flagship terbaru untuk pasaran Malaysia. Dengan hadirnya OnePlus 11 5G ni, korang boleh jimat beribu ringgit untuk dapatkan smartphone flagship. Kenapa aku cakap macam tu? Itu sebab harga jualan untuk OnePlus 5G ni dijual dengan tanda harga RM3,299 untuk varian 8GB RAM plus 128GB storage dan RM3,599 bagi varian 16GB RAM plus 256GB storage. Jadi dengan tanda harga macam ni, jika nak dibandingkan dengan harga smartphone flagship lain yang dah ada dekat pasaran Malaysia ni, harga dekat OnePlus 11 5G ni lebih mampu milik. Baiklah, aku dah gunakan phone ni dalam 2 minggu lebih. Benda pertama yang buatkan aku impress adalah kualiti kamera dia. Jadi OnePlus 11 5G ni hadir dengan hardware kamera yang superb. Tambahan pula untuk kamera OnePlus 11 ni, dia kolaborasi dengan Hasselblad untuk tune warna jadi lebih cantik. Dia punya warna tu lebih true to life. So that's why kualiti gambar dekat phone ni sangat cantik. Boleh katakan semua sistem kamera dekat phone ni berikan hasil yang padu. Tak kira lah dia punya kamera utama ke, kamera ultra wide atau kamera tele maupun kamera selfie, semuanya dapat berikan hasil yang padu. Warna yang dihasilkan warna yang true to life, detail tajam, dynamic range pun sangat baik. Dan yang buatkan gambar dia lebih cantik adalah disebabkan color science yang ditune oleh Hasselblad ni tersendiri. Sebab tu semua gambar yang keluar daripada kamera OnePlus 11 ni dapat berikan hasil yang outstanding. Pada tahun lepas aku tak berkesempatan untuk guna OnePlus 10 Pro, cuma dapat kesempatan untuk guna OnePlus 10T je. Tapi apa yang aku boleh katakan, dia punya kamera ni jauh lebih baik berbanding yang sebelum ni. Untuk tangkapan gambar pada situasi low light, dia punya default setting dekat tangkapan auto ni adalah night mode. Jadi hasil tangkapan gambar auto dan juga night mode, dia berikan hasil yang sama je. Dan kalau tengok hasil gambar pada situasi low light dekat OnePlus 11 ni, dia masih dapat berikan gambar yang cantik. Warna dia pun cukup nice, warna yang vivid dan detail yang tajam. Untuk kamera selfie dia pula, dia dapat berikan kualiti yang cantik juga. Skin tone nampak natural, dia tak over saturated, warna dia tak terlalu tepu lah. Dan skin tone pun tak ada oren-oren atau kuning-kuning semua tu. Dia punya skin tone just nice, warna yang true to life. Dan ada satu ciri yang agak cool dekat kamera OnePlus 11 ni adalah ciri expand. Dia dapat berikan scene yang agak cantik lah, agak cinematic. Ciri expand ni adalah satu pembawakan daripada brand Hasselblad ni tersendiri. Kira dekat kamera digital Hasselblad tu, dia ada satu lens yang dinamakan expand. So dorang cuba bawa dekat OnePlus 11 ni, dan untuk hasil dia, aku suka. Hasil dia memang nice gila, hasil yang cantik dan nampak cinematic. Kalau guna expand ni, aku lebih gemar untuk gunakan black and white, sebab dia nampak lebih nice lah. Macam aku cakap tadi, dia nampak lebih estetik. Untuk rakaman video dia pula, dia boleh merakam sehingga 4K 60fps dan 8K 24fps. Untuk rakaman 4K dia cukup smooth kalau kita nak record video yang perlukan banyak pergerakan. Detail dia pun cukup tajam. Tapi kalau pergerakan yang terlalu ekstrim, aku prefer korang guna feature stabilizer dia, iaitu Ultra Steady Pro untuk lens ultra wide atau Ultra Steady untuk wide yang biasa. Cuba dekat feature stabilizer ni, dia hanya boleh merakam pada resolusi 1080p sahaja. Baiklah, kalau kita gunakan sesebuah smartphone, hampir 95% kita akan gunakan dekat dia punya bahagian skrin. So OnePlus tak terlepas benda ni. Apa yang diberikan dekat OnePlus 11 5G ni cukup mewah. Resolusi skrin dia tinggi sehingga 2K. Jadi kita akan dapat pengalaman melihat skrin tu dengan puas disebabkan detail-detail dia yang tajam. Panel yang digunakan pun dah sangat berteknologi, yang mana dia menggunakan LTPO3 Fluid AMOLED yang berukuran 6.7 inci. Ditambah pula dengan 120Hz refresh rate. So memang best lah nak scrolling dekat phone ni sebab dia smooth gila. Bezel dia pun nipis, jadi skrin tu nampak luas. Dan korang kena take note yang skrin phone ni jenis yang curve. Tapi jangan risau sebab curvature dia tu tak over sangat, dia CP-CP je. So aku tak pernah hadapi sebarang masalah lah, sebarang gangguan dengan screen curve dia ni. Dan tak lupa juga dekat screen dia ni ada fingerprint scanner yang super laju. Kalau dah bercakap mengenai screen ni, dia mesti akan berkait dengan dia punya speaker. So dekat OnePlus 11 5G ni dia ada dua speaker, dia stereo speaker atas dan bawah.
So bunyi dia pun cukup lantang, cukup crisp. Dia juga ada menyokong untuk Dolby Atmos. Jadi kalau nak tengok video atau tengok movie yang penuh aksi, penuh letupan-letupan semua tu, jadi best lah sebab bunyi dia serius, lantang dan sedap. Baiklah, brand OnePlus ni dia memang terkenal kerana prestasi dia yang laju berdesup. So macam dekat OnePlus 11 5G ni juga, dia gunakan Snapdragon 8 Gen 2, itu yang paling latest and paling power. Lepas tu RAM dia pun besar gila, 16GB LPDDR5X. Itu pun paling laju, dan juga storage yang berjenis UFS 4.0, paling latest dan paling laju juga untuk smartphone punya spesifikasi lah. Jadi Snapdragon 8 Gen 2 dipadukan pula dengan 16GB RAM dan juga storage yang berjenis UFS 4.0. Korang akan dapat satu pengalaman prestasi yang super laju lah, yang sangat berdesup. Inilah adalah pengalaman yang ada dekat smartphone flagship macam dekat OnePlus 11 5G ni. Nak buat apa saja dekat phone ni, semuanya rasa senang. Nak multitasking laju-laju, santai. Nak main game dengan grafik yang tinggi, tenang. Korang akan dapat buat semua benda tu dekat OnePlus 11 5G ni. Dan yang bestnya, aku perasan dekat dia punya suhu dan FPS kat phone ni, dia cukup stabil kalau kita nak main game. So tadi kita dah bercakap tentang dia punya hardware yang sangat tinggi. Sekarang kita nak bercakap tentang dia punya software pula. Jadi dekat OnePlus 11 5G ni, dia menggunakan Oxygen OS 13 yang berasaskan Android 13. Aku tahu ramai fans OnePlus dekat luar sana masih tak boleh terima yang Oxygen OS ni dia sama macam Color OS. Tapi sebagai pengguna phone Android, aku tak ada masalah dengan Oxygen OS ni. So far dia berikan satu experience yang cukup bagus. Features yang ada dekat Oxygen OS ni dah cukup untuk aku jadikan phone ni sebagai daily driver. Dan aku tahu untuk pemilihan OS ni sangat subjektif. At the end of the day, anda sendiri yang decide lah nak gunakan smartphone yang mana. So far, aku happy je dengan Oxygen OS 13 ni. Dan perkara lain yang buatkan aku rasa happy untuk jadikan phone ni sebagai aku punya daily driver adalah disebabkan dia punya ketahanan bateri. Bateri berkapasiti 5000 mAh ni memang dah sangat cukup untuk gunakan OnePlus 11 ni sepanjang hari. Pengecasan yang diberikan dalam kotak pun cukup pantas, 100W Super VOOC. Setakat ni paling laju yang pernah aku dapat untuk isi penuh dari 1% sehingga 100% ambil masa dalam 26 minit sahaja. Sepanjang menggunakan OnePlus 11 5G ni, belum pernah lagi lah dia kalah di medan peperangan. Kalau keluar rumah tu sepanjang hari and kita buat browsing, buka maps, ambil gambar, ambil video semua tu, kita guna dia secara heavy, korang boleh dapat dia punya bacaan SOT 6 jam ke atas. Dan kalau korang guna secara so-so je, dia tak terlalu heavy sangat, akan dapat bacaan SOT dalam 7 sehingga 8 jam. Dan dekat OnePlus 11 5G ni, dia ada satu tetapan untuk kita tengok battery health. So dari sini kita boleh monitor seberapa sihat bateri phone ni. Aku rasa phone-phone Android yang lain dah patut buat macam OnePlus 11 ni. Tapi buat masa sekarang, secara eksklusif, tetapan ni ada dekat OnePlus 11 5G. Jadi untuk bateri dia dah cukup padu, dia boleh tahan lama. Lepas tu dia ada pengecasan 100W Super VOOC yang sangat pantas, 25-26 minit dah boleh penuh. Cuma untuk smartphone flagship macam ni, dan dia tidak menyokong untuk wireless charging, bagi aku itu adalah satu kekurangan lah untuk smartphone ni. Baiklah, last but not least, nak sentuh sikit mengenai design dia yang unik dan premium. Kalau nak tengokkan dia punya design ni, tak jauh beza dengan OnePlus 10T, apatah lagi warna dekat phone ni. Perbezaan yang agak ketara adalah dekat bahagian design kamera. Dan secara peribadi, aku suka sentuhan-sentuhan kecil yang OnePlus buat. Contoh macam dekat kamera dia ni, ada glitter dekat tulisan Hasselblad. Nice lah, dia nampak cantik. Kemudian dekat design kamera dia ni, dia bersambung dengan frame dia. So dia nampak unik. Cuma finishing dia ni tak seunik macam dekat Oppo Find X3 Pro. Tapi apa yang ada dekat OnePlus 11 ni cukup cantik dan premium. And thanks to OnePlus sebab dah bawa kembali alert slider kat phone diorang ni.
Walaupun benda ni nampak simple je, tapi dah jadi satu identiti khas untuk phone-phone OnePlus. Dia juga ada perlindungan IP64, walaupun tak sehebat IP67, tapi at least dia adalah. Sebab aku tak plan pun nak bawa phone ni pergi berenang. Kalau setakat terkena air hujan ataupun teo ais tertumpah dekat phone ni, si IP64 ni dia masih lagi boleh jadi perlindungan dekat smartphone ni. Jadi kesimpulan dia, dengan tanda harga bermula RM3,299 untuk 8GB RAM 128GB storage dan RM3,599 untuk 16GB RAM plus 256GB storage, kita akan dihidangkan dengan sebuah smartphone yang memiliki performance yang laju berdesup. Lepas tu dia punya quality kamera yang cantik, bateri tahan lama, pengecasan pun laju sehingga 100W, cuma dia tak ada untuk wireless charging. Itu korang kena take note juga. Dan memiliki skrin yang mewah, skrin yang premium serta kaya dengan features yang menarik. Jadi buat masa sekarang ni, kalau korang mencari sebuah smartphone flagship, ingin rasakan apa itu erti kelajuan dekat dia punya performance dan apa itu erti memiliki quality kamera yang cantik, tapi bajet korang tak terlalu tinggi macam apa yang dah ada dekat market sekarang ni, so untuk OnePlus 11 5G ni adalah pilihan yang terbaik lah untuk korang semua. Dan aku sangat recommend korang. Dia dah jadi macam penyakit tambah sikit tau. Yelah, sebab beza dia tak banyak pun, daripada RM3,299 kepada RM3,599. Korang akan dapat perbezaan RAM yang sangat ketara. Untuk yang warna hijau ni ialah 16GB RAM, manakala yang warna hitam tu ialah 8GB RAM. So better korang go for untuk 16GB RAM terus, sebab dia dapat berikan higher spec lah untuk smartphone ni. So OnePlus 11 5G ni memang sangat berbaloi lah. Kira apa yang korang melabur tu, korang akan dapat dekat OnePlus 11 5G ni. Oh ya, OnePlus juga ada keluarkan earbuds yang terbaru, iaitu OnePlus Buds 2 Pro. Kalau tengok dari segi rekaan dia sangat premium, hadir dengan warna hijau dan juga warna hitam. Tapi yang warna hijau ni dia agak matching sikit lah dengan OnePlus 11 yang aku punya variant ni. Warna hijau macam ni aku suka, dia nampak sangat mewah dan dekat dia punya buds ni ada dua tone warna. So dia buatkan look dekat buds ni dia nampak lebih premium. OnePlus namakan dia sebagai Arbor Green. Untuk keselesaan dia berada pada tahap yang tinggi, maksudnya dia fit dekat telinga, tak rasa nak terjatuh, dan yang paling penting, kalau guna dengan waktu yang agak lama, aku punya telinga ni tak rasa sakit. Dia rasa selesa je. Dan kalau korang terfikir nak bawa dia pergi bersukan, nak pergi jogging semua tu, dia sesuai je sebab dia fit dekat telinga, tak terasa nak terjatuh. Dan juga dia ada ciri IP55 untuk buds dan IPX4 untuk dia punya casing. Untuk audio dia pula, aku tak sangka output dia akan sedap macam ni. Bila first time dengar lagu gunakan buds ni, masa mula-mula unboxing dulu, aku rasa macam something wrong. Apa hal sedap sangat bunyi dia. Memang level-level earbuds flagship lah. Sebab dia punya bunyi tu sedap gila. Aku tak tahu nak gambarkan macam mana dia punya sedap tu. Dan bila aku check dia punya spesifikasi, baru aku tahulah kenapa audio dia sedap gila. So dia ada dengan Melody Boost dual driver, special audio, menyokong high res, dan yang paling best, yang paling penting untuk audio dia ni, dia tuned by Dyn Audio. Kira OnePlus berkolaborasi dengan Dyn Audio. So no wonder kenapa audio yang dikeluarkan oleh buds ni sedap gila. Memang best gila. Dan sebagai pencinta muzik, aku memang menghargai sangat dekat audio yang keluar dari OnePlus Buds 2 Pro ni, sebab dia dapat hasilkan bunyi yang jelas, instrumen dapat dengar dengan baik, dan tendangan bass dia cukup kuat, cukup sedap. Kira dia punya rasa bass tu memang dah cukup lah dekat aku punya telinga ni. Untuk rangkaian Bluetooth dia pula, dia hadir dengan Bluetooth 5.3 dan juga menyokong kodek yang agak banyak seperti LHDC, AAC, SBC dan LC3. Antara kelebihan lain yang ada dekat OnePlus Buds 2 Pro ni ialah dia ada fungsi ANC, Active Noise Cancellation, yang mana ianya boleh memotong suara bising sehingga 48 dB.
Dan bagi yang suka on the phone berjam-jam, korang boleh gunakan earbuds ni sebab dia hadir dengan 3 mic yang terbina di setiap bud. So total mic yang ada untuk kedua-dua earbuds ni, ianya mempunyai 6 mikrofon. Selain mempunyai suara yang crystal clear, bateri dia juga dapat tahan lama. Sekali pakai boleh pergi dalam 4 jam untuk buat panggilan, 9 jam untuk playback tapi off fungsi ANC, dan 6 jam playback jika on fungsi ANC, Active Noise Cancellation tu. Sejujurnya korang jangan risau dengan bateri life dia sebab ianya lebih dari cukup. Casing dia juga menyokong untuk fungsi fast charging dan juga wireless charging. Dekat earbuds ni ada wireless charging, dekat OnePlus 11 5G tak ada wireless charging. So guys, sampai itu saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Peace.